Assalamualaikum kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baharu iaitu pergerakan bumi. Sebelum itu, buka buku teks muka surat 184. Okey. Pergerakan bumi ada dua. Yang pertama, putaran bumi pada paksinya. Pergerakan yang kedua iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, perlu ingat putaran bumi pada paksinya dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, yang pertama putaran bumi pada paksinya. Kita lihat sambil menonton video cikgu ni, sambil tengok buku teks muka surat 184. Okey, bumi berputar pada paksinya daripada barat ke timur. Daripada barat ke timur mengikut arah lawan jam. Okey. Dan barat ke timur itu bermaksud begini Okey. Sekarang ini kita lihat di sini sebelah barat, di sini sebelah timur. Jadi ini adalah paksi bumi. Okey, nampak paksi bumi. Jadi bumi ini akan berputar pada paksinya daripada barat ke timur. Barat ke timur. Okey, barat ke timur. Dia akan berputar macam ni. Okey, dia akan berputar daripada barat ke timur, iaitu mengambil masa 24 jam, iaitu 1 hari. Okey, misalnya bumi berputar pada paksinya daripada pukul 6 pagi 21 hari bulan November. Ia akan melengkapkan satu putaran paksinya pada 6 pagi 22 November. Okey, faham Okey, itu adalah putaran bumi pada paksinya. Ingat, daripada barat ke timur mengikut arah lawan jam, iaitu satu putaran bersamaan 24 jam. 1 hari, satu putaran lengkap. Pergerakan yang kedua. Pergerakan yang kedua iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari berlaku secara serentak. Dua-dua pergerakan ini berlaku secara serentak. Okey, sama seperti bumi berputar pada paksinya, bumi beredar mengelilingi matahari juga daripada barat ke timur, iaitu mengambil arah lawan jam, barat ke timur. Cuma satu peredaran mengambil masa 365 1/4 hari, bermaksud 1 tahun untuk melengkapkan satu peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, misalnya bumi beredar mengelilingi matahari pada 1 Januari 2020, maka pada 1 Januari 2021 akan berlakulah satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari. Seperti yang saya katakan tadi, okey, bumi berputar pada paksinya dan bumi beredar mengelilingi matahari mengambil masa yang sama. Maksud cikgu, dia bergerak secara serentak. Okey, ini bumi, ini matahari. Okey? Ya, bumi ini akan berputar pada paksinya. Dalam masa yang sama, bumi juga beredar mengelilingi matahari. Bermaksud pergerakan bumi berlaku secara serentak. Okey, faham? Seterusnya kita akan ke tajuk yang kedua. Okey, seterusnya kesan putaran bumi pada paksinya. Okey, putaran bumi pada paksinya menyebabkan 3 kesan yang berlaku kepada fenomena kejadian alam. Okey, yang pertama kejadian siang dan malam. Okey, seperti yang kita tahu, siang dan malam dalam satu hari kita mengambil masa 24 jam. Okey, 24 jam. Tetapi dalam masa 24 jam tu akan berlakunya kejadian siang dan malam. Okey, kita lihat bagaimana kejadian siang dan malam itu berlaku. Okey? Kita lihat ya. Okey. Kita anggap ini adalah matahari.
kita anggap cahaya ini adalah matahari, kawasan yang mengalami ataupun menerima cahaya akan mengalami waktu siang. Manakala kawasan yang gelap dan tidak menerima cahaya matahari akan mengalami malam. Tetapi selepas 12 jam, okey, andai kata daripada pukul 6 pagi sehingga 6 petang, kawasan sini akan mengalami siang. Kemudian kejadian siang ini seperti saya katakan tadi, ia berlaku disebabkan putaran bumi pada paksinya. Maka bumi berputar. Okey, kita lihat bumi berputar selepas 12 jam. Kejadian kawasan yang gelap tadi telah mengalami siang dan kawasan yang siang tadi telah mengalami malam. Jadi ingat, kejadian siang dan malam disebabkan oleh putaran bumi pada paksinya. Seterusnya kita lihat kesan yang kedua. Okey. Yang kedua, kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Okey. Kedudukan matahari berubah-ubah. Okey, kalau kita lihat matahari kelihatan, kalau kita lihat pada waktu pagi ia terbit di sebelah timur. Kemudian pada petang ia akan terbenam di sebelah barat. Pada tengah hari kita lihat matahari seperti berada di tengah-tengah. Okey, ini bukan disebabkan matahari itu bergerak Okey, ini adalah disebabkan oleh putaran bumi pada paksinya. Bumi yang berputar, bukan matahari. Ingat, kita lihat matahari boleh berada di sini pada waktu pagi. Kemudian pada waktu tengah hari, ia akan berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir, pada waktu petang, ia akan berada di sebelah timur. Seterusnya yang ketiga, perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, perubahan arah dan panjang bayang-bayang. Okey, seperti yang kita lihat tadi, matahari kelihatan berubah-ubah. Tetapi untuk yang ketiga ini, kesan yang ketiga ini, kita lihat bayang-bayang pokok ini. Matahari terbit di sebelah timur. Dan kita lihat bayang-bayangnya. Ia berada di sebelah barat. Dan bayang-bayang pada waktu pagi adalah panjang. Tetapi semakin lama, semakin bayang-bayang itu akan kelihatan pendek. Okey, misalnya pagi ini pukul 6 pagi, pukul 7 pagi dia akan pendek sedikit, pukul 8 sehinggalah pada pukul 12 tengah hari. Apabila pada pukul 12 tengah hari, matahari berada di tengah-tengah. Kita lihat bayang-bayangnya. Bayang-bayang pokok ini berada di tengah-tengah dan adalah pendek. Kemudian apabila hari hendak ke petang daripada 12 sehingga pukul 6 petang, kita lihat matahari terbenam di sebelah barat dan lihat bayang-bayangnya. Bayang-bayang berada di sebelah timur berbanding tadi waktu pagi. Waktu pagi matahari di sebelah bayang-bayang ini bayang-bayang di sebelah timur berbanding di sini tadi. Di sini matahari terbit di timur, bayang-bayang di barat. Kalau petang, matahari terbenam di barat, bayang-bayang di timur. Okey? Dan sama seperti pagi, panjang bayang-bayang itu semakin kalau di sini tadi bayang-bayangnya daripada panjang kepada pendek. Yang ini daripada pendek kepada panjang. Okey, seterusnya pergerakan bulan. Kalau tadi pergerakan bumi, ada dua pergerakan, bumi berputar pada paksinya dan bumi beredar mengelilingi matahari. Begitu juga bulan. Bulan juga mempunyai dua pergerakan, iaitu putaran bulan pada paksinya, peredaran bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi, bukan bulan mengelilingi matahari. Sebab bulan adalah satelit semula jadi kepada bumi. Okey, jadi untuk putaran bulan pada paksinya juga berputar pada barat ke timur, mengambil masa 27/1/3 hari. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 193. Okey, 193. Kemudian peredaran bulan mengelilingi bumi juga
beredar daripada barat ke timur, juga mengambil masa 27 1/3 hari. Ini bermaksud tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi dan bulan berputar pada paksinya adalah sama, bergerak secara serentak. Okey? Seterusnya, tajuk yang kedua, fasa-fasa bulan. Okey, fasa-fasa bulan berlaku disebabkan oleh peredaran bulan mengelilingi bumi. Okey, lihat ya. Fasa-fasa bulan berlaku disebabkan oleh bulan beredar mengelilingi bumi. Jadi, terbentuklah 8 fasa-fasa bulan ataupun 8 bentuk-bentuk bulan yang berlainan kelihatan di langit. Okey, kita lihat fasa bulan pada 194 dan 195. Okey, kita lihat matahari di sebelah sini. Okey, dan ini adalah contoh bentuk-bentuk fasa bulan. Ada 8 semuanya. Ini adalah bumi, matahari. Okey. Pertama, fasa yang pertama kita lihat dipanggil fasa anak bulan. Fasa anak bulan ini kelihatan di langit pada hari pertama hingga hari kedua dan bentuknya adalah gelap, tidak kelihatan di langit. Okey? Fasa bulan yang pertama, anak bulan. Kemudian fasa bulan yang kedua dipanggil bulan sabit. Kelihatan sedikit bercahaya di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri kalau kita menghadap buku dia berada di sebelah kanan. Kalau sebelah sini dia sebelah sini, kiri Kelihatan sedikit bercahaya. Yang ini adalah gelap. Bentuknya seperti sabit. Okey? Hari ketiga hingga hari keenam muncul di langit. Yang ini kelihatan gelap, ini bercahaya sedikit. Fasa yang kedua. Fasa yang ketiga ialah fasa bulan sefara. Bulan sefara akan muncul di langit pada hari ke-7 hingga hari ke-10. Selama 4 hari kelihatan di langit. Separa maksudnya separuh. Separuh kelihatan bercahaya, yang warna putih ini cahaya, yang gelap ini tidak bercahaya. Okey, ingat ya. Separuh. Kemudian fasa yang keempat dipanggil bulan purnama. Bulan hampir purnama. Fasa bulan hampir purnama kelihatan di langit pada 11 hingga 13 hari bulan. Hari ke-11 hingga 13 hari bulan, kita lihat cahayanya semakin banyak di langit. Yang gelap saja ini Okey. Seterusnya fasa yang kelima. Okey, ini dipanggil fasa bulan purnama. Fasa bulan purnama bermaksud cahaya bulan itu kelihatan sepenuhnya di langit pada hari ke-14 hingga 16. Okey, tetapi fasa bulan purnama yang betul-betul dia purnama adalah pada hari yang ke-15. Okey, tengok Seterusnya fasa bulan yang ke-5. Fasa bulan yang ke-6. Okey, maaf. Fasa bulan yang ke-6 iaitu hampir purnama. Sama sahaja, hampir purnama namanya, tetapi apa yang membezakan cahaya? Kita lihat ni. Ini di sebelah kiri cahayanya. Yang ini sebelah kanan. Dan ia akan kelihatan di langit pada 17 hingga 20. Hari ke-17 hingga hari ke-20 di langit. Seterusnya, fasa bulan separa. Sama sahaja, tetapi apa yang beza? Yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Okey? Tengok Yang muncul di langit pada hari ke-21 hingga hari ke-24. Dan yang terakhir, fasa yang ke-8, bulan sabit. Sama macam tadi, tetapi seperti yang saya katakan tadi, yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan.
Ia muncul di langit pada 25 hingga 28. Okey? Jadi, kata kunci untuk fasa-fasa bulan ini ialah dari anak bulan akan bertentangan dengan ni tengok anak bulan bertentangan dengan bulan purnama. Bulan sabit dia akan bergerak seiring, selari, separa pun sama, hampir purnama pun sama. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, selepas anak bulan, cahaya di sebelah kiri. Tengok, cahaya sebelah kiri. Tetapi selepas bulan purnama, cahaya di sebelah kanan. Yang membezakan kedudukan cahaya dan juga hari. Okey? Jadi kamu perlu hafal 8 fasa ini mengikut urutan. Itu perlu hafal. Dan yang terakhir ialah apabila berlakunya fasa-fasa bulan, maka terhasillah takwim qamari. Takwim qamari ini dikenali sebagai takwim hijrah. Takwim hijrah. Jadi, takwim qamari terhasil melalui fasa-fasa bulan. Seperti yang saya katakan tadi, hari pertama, hari ketiga sehinggalah hari ke-28 ini adalah mengambil kira hari dalam takwim qamari. Jadi sekiranya kamu belum faham apa yang diajar dalam video ini, tolong tonton berulang-ulang sehingga faham. Okey, ulang semula, tonton semula pengajaran ini sehingga faham. Sekian, terima kasih.